kita hari ini juga kita akan menyentuh berkenaan dengan bagaimana ini kita antara yang aktif di TikTok kan. Antara aktiviti yang kita boleh lakukan untuk terapi diri. Tapi bagaimana pula anak-anak kita ni? Kan yang berusia masih kecil lagi, mereka dah bertahun juga tidak keluar beriadah di luar sebab anak-anak ni kadang-kadang bila menjadi bonus kepada mereka yang ada rumah yang ada tanah. Yang duduk rumah yang bertingkat-tingkat. Bertingkat tu macam mana? Macam mana pula kan? Lepas tu persekitaran pun kecil apa semua, risau juga kan. Ada juga saya lihat video yang ada anak kecil ni. Dia macam biasanya mak ayah bawa balik kampung kan. Tapi bila dah terdapat balik kampung, dia paksa juga mak ayah dia balik kampung, kena tahan dekat polis tu kan. Sampai menangis budak tu kan. Kerinduan tu kan. Betul, kerinduan tu. Jadi itu adalah salah satu daripada cara untuk terapi minda untuk kanak-kanak supaya mereka ni keluar sedikit kan, ambil udara segar dan sebagainya. Baik. Jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh anak-anak. Ini membabitkan perkembangan psikologi mereka, mental dan juga emosi mereka juga ketika berdepan dengan pandemik ini. Jadi hari ini kita akan menyentuh berkenaan isu ini. Betul, isu ini. Dan apa kata untuk waktu ini kita nak lihatlah dulu. Ini antara aktiviti kanak-kanak ketika berada dekat rumah. Mungkin anda boleh mengambil salah satu daripada pendekatan ini untuk kita gunakan sisi keluarga kita yang berada dekat rumah. Jom kita saksikan. tu. Aduh, teringat pula anak-anak kita ada rumah semua kan. Tapi itulah dia, kalau misal kata kita memang tak boleh nak bawa anak kita keluar disebabkan pandemik ini, kita harus ada macam-macam idea lah sendiri kan. Inisiatif sendirilah mak ayah kita tu nak buat macam mana kan. Kadang-kadang kita boleh tanya anak kita juga tahu. Suka apa kan. Kita bagi pilihan, okey, mana satu yang awak nak kita buat ni nak kan. Kadang-kadang sebab kita lihat minat mereka kan, dah lama tak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, mungkin itu yang best mereka lakukan. Bermain bersama mereka tapi buat pilihan lah. Tanya juga minat mereka bagaimana. Ini kita nak menyentuh berkenaan isu ini, perkembangan anak-anak dengan aktiviti di rumah ini. Kita nak bersama dengan tetamu yang sedia ada sekarang ni. Kita boleh berhubung secara maya. Afad, kita perkenalkan Farah Putri Negara Ahmad Baharu, merupakan pakar psikologi klinikal. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Farah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama dengan Farah Putri Negara juga kita bersama dengan Tia Muhammad Ghazali, salah seorang ibu, dan juga bersama dengan Puan Norizat Ahmad. Beliau merupakan salah seorang pada ibu dan juga usahawan Isha Bake. Ini memang bagus ni untuk anak kita nak belajar buat kek semua. Kita ada sebenarnya Farah pun ibu juga, 3 ibu, tapi satu je kita boleh pakar lah, 2 ibu kepada anak-anak ni, bagaimana mereka bersama-sama dengan anak ketika ini aktivitinya, dan kita ada juga pakar psikologi. Betul. Baik. Kita nak tanya siapa dulu ni? Okey, kita nak tanya ibu dululah ya. Tia. Okey. Okey, Tia katanya anak sekarang umur 4 tahun 3 tahun. 3 tahun. Okey. Nak tanya, dalam keadaan sekarang ni kita 2 tahun ni, dah 2 tahun kita berdepan dengan pandemik ni kan. Pastinya ada keinginan, kehendak anak tu nak keluar. Jadi apa yang sekarang ni selalu anak tanya pada Tia? Macam nak ke mana-mana ke kan? Keinginan sangat. Okey, buat masa ni anak saya masih kecil, belum lagi tahu nak ajak keluar pergi jalan, tapi dia ada tunjukkan yang dia nak naik kereta. Dia nak jalan-jalan naik kereta. Jadi saya memang akan kena bawa dia masuk kereta, main dalam kereta sekejap. Kalau saya ada masa, saya akan bawa dia pergi jalan di kawasan rumah sahajalah. Betul lah kan. Maknanya dia pun rindu kan nak ni. Selalunya kalau tak biasanya sebelum pandemik itulah memang dah biasa bawa dia pergi jalan naik kereta dan sebagainya. Itu rutin lah kan.
waktu pandemik ni mungkinlah bawa naik kereta, pusing-pusing taman pun dah jadilah. Betul? Buat syarat lah orang cakap kan. Macam Puan Norizan pula, Puan Norizan ni bagus juga ni sebab salah seorang pada usahawan kek ni kan. Nak tahu juga, adakah dengan memberikan pendekatan makanan berunsurkan kek ni sebenarnya dapat memberikan seribu satu makna untuk anak kita tu. Kadang-kadang anak kecil ni, kadang kita tahu bahawa mereka ni macam tak pandai sangatlah benda-benda apa semua tu kan. Jadi macam mana caranya untuk kita nak bermain bersama anak tu dalam pada masa yang sama juga nak mengajar anak kita tentang kek tu sendiri. Saya selalunya bagikan masa. Untuk belajar pagi pergi PR, lepas tu sebelah petang bermain dengan anak-anak. Okey. Anak dekat sebelah tu ke Puan Norizan? Ya, ada di sebelah. Mana dia tunjuk sikit muka? Nak tengok mana anaknya. Mana dia? Nama siapa anak? Hai, selamat pagi. Kalisha ya nama? Ella Sofia. Ella Sofia. Okey. Oh lah, okey. Nanti sekejap lagi kita nak tengok dia buat kek. Buat kek tu macam mana. Kita orang ni tak pandai ni buat kek. Okey. Sementara kita nak tanya Farah. Farah dah dengar macam mana anak berusia 3 tahun pun sekarang ni dah tunjuk kereta kan, nak pergi berjalan-jalan dan sebagainya. Maknanya di usia awal 3 tahun tu pun kita tahu bila dah ada menunjukkan sebegitu, maknanya mereka juga ada rasa satu mungkin tekanan kan. Kita tak tahu sebab kadang-kadang ni tak tahu nak cakap macam kita orang cakap stres lah dan sebagainya. Bagaimana Farah melihat isu yang dilalui oleh kanak-kanak ni ketika berdepan pandemik ni dengan kita tak naklah dia rasa macam stres dan sebagainya kan? So basically kalau sekarang ni kan ada banyak kanak-kanak semua kat rumah, tak pergi sekolah, tak pergi kindergarten kan. So apa yang berlaku ni, orang kadang-kadang apa yang berlaku ni adalah mereka tak cukup stimulasi dari segi kognitif dan secara sosial. Maksudnya macam kalau selalunya anak-anak pergi sekolah ke ataupun boleh pergi rumah orang lain ke, so dia boleh bergaul dengan kanak-kanak lain, dia boleh learn new things. Tapi sekarang selalu bersama ibu, ayah dengan ahli keluarga yang terdekat lah. So kalau ahli keluarga ni ada ibu bapa yang very free ke atau pandai membahagikan masa, semua okey lah insyaAllah. Tapi kalau tak, susah sikit lah. Especially macam sekarang ni kan selalu ibu dengan ayah kena kerja sebab macam itulah hidup kita kan. So so siapa nak ajar mereka atau siapa nak spend time dengan dorang buat aktiviti yang selalu kita buat kat sekolah. Sebab teacher kan pakar. Betul. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh lepaskan sikit lah kan anak kita kepada guru-guru kan untuk nak ajar kita berbaca-baca perkara ataupun benda. Tapi sekarang ini memang tumpuan 100% ibu bapa harus berikan kepada anak kita ni. Kalau sebelum ni mungkin kita lihat saja anak kita belajar, tapi mulai pandemik ini kita kena bersama-sama belajar dengan anak-anak kita tu kan. Macam mana Puan Farah, kita nak tahulah anak-anak kita ni berada dalam keadaan yang stres, tertekan. Adakah anak kita ni akan membuat perkara-perkara di luar jangkaan? Macam mana kita nak kena pasti anak kita tu berada dalam keadaan tekanan emosi itu, Puan Farah? Okey, kalau nak tahu sama ada anak dalam sedang mendapat tekanan tu, kita kena tengok dia ada perubahan dari segi dia punya tingkah laku tak. So kadang-kadang kita ibu bapa kita tahu anak kita maybe satu ni jenis friendly, suka cakap, suka menari ke. So tiba-tiba kalau boleh nampak dia punya mood tu bertukar, for example tiba-tiba dia kuat marah, dia nak menyendiri, dia cuma suka benda yang dia suka buat dulu dia tak suka buat sekarang. So there is a sign lah yang anak tu mungkin dah tertekan. So kenapa dia tertekan? Mungkin sebab of course macam sekarang anak saya pun baru 5 tahun dia dah buat kelas online kan. So it's not easy. Macam kita boleh macam okay Farah, you can do this, Farah kena sabar sikit lagi. Dia macam mama betul. Betul. So it's difficult. So kadang kita pun bila ibu bapa bekerja, sometimes tengah meeting anak you tengah complain macam sekarang bising. So all the time kena reject macam tu, sakit tau. So kadang kids pun macam I cannot take it. So kadang kalau parents pun stress, mesti akan jatuhkan anak. So it's very important untuk parents kena tenangkan diri and tahu macam nak handle stress so that anak-anak tak terkena. Baik. Kita cakap bila Farah cakap bagaimana nak menguruskan stres tu kan. Kita nak tanya Puan Tia.
Okey, bagaimana Puan Tia menguruskan rasa tekanan ini kepada anak-anak kan? Ada aktiviti-aktiviti yang memang ada inovasi sendiri ke, macam mana nak ajak mereka ni supaya rasa tidak terlalu boring kan? Kebersamaan tu kiranya dapat diadakan dengan seronok. Bagaimana? Okey, macam saya melakukan aktiviti dengan anak di rumah. Okey, kita susun jadual. Okey, kita buat latihan akademik. Lepas tu kita ada buat sesi masak menu-menu yang simple. Lepas tu kita berkebun, kita siram pokok, kita buat aktiviti di luar rumah, berbasikal. And then kalau untuk masa yang lebih banyak lagi, kita boleh buat art, kita buat painting. Kiranya kita kena sediakan macam-macam aktiviti, banyak aktiviti. Tak boleh dengan satu aktiviti. Kadang-kadang ni kan Fariha cepat bosan kan? Betul. Mama ayah asyik buat benda ni je kan. Kita kena kreatif lah kan. Memang setiap hari memang Puan Tia kena ada je lah nak fikir kan untuk aktiviti anak. Betul. Saya sebenarnya bila kita dah melalui PKP daripada tahun lepas, jadi saya untuk yang kali ni saya lebih bersedialah. Maksudnya saya dah siapkan jadual dalam masa seminggu, apa program dia, apa bahan-bahan yang saya kena sediakan untuk anak. Baguslah macam ni kan. Dah ada jadual. Wow. Macam Puan Nurizan pula. Puan Nurizan, tadi kan kita dah tengok anaknya tu dah bersedialah dengan kek kat depan tu. Kan. Anaknya tu nak tunjukkan kepada kami ke kek yang dah pun dihasilkan? Boleh tak tunjuk? Mana? Okey. Jom. Okey, jom. Kita nak menghias ya? Ya, tengah menghias. Okey. Ini memang aktiviti yang biasa dilakukan bersamalah, menghias kek. Ya, masa dia orang dah macam bosan di rumah, hari-hari dalam rumah je, so saya baking, tapi bila dia cuba macam nak tolong, so saya create lah buat kek macam ni untuk dia, bagi dia rasa tak bosan. Lama-lama dia pula yang minat nak hias kek apa semua ni kan. Okey, kita nak tengok macam mana menghias kek ni. Boleh tunjuk dekat kakak dan Pak Cik. Kakak dan Pak Cik. Kela kan? Kela tunjuk dekat ni kami semua. Nak tengok cantik kek dia tu. Ini apa dia? Dia punya tema ni. Itu gambar apa? Tema apa tu? Tema apa tu? Cuba beritahu dekat Pak Cik ni. Kela. Okey. Frozen. Okey. Nanti bolehlah bagi kami makan rasa nanti kan. Okey. Jadi Puan Farah, adakah kita nak menyusun pelbagai jadual aktiviti-aktiviti kepada anak-anak kita ni harus mengikut prestasi mereka ataupun harus mengikut peringkat umur mereka? Ada mungkin di antara kita yang semacam permainan-permainan yang disediakan oleh ibu bapa kita ni, kadang macam tak sesuai lah untuk peringkat umur macam ni. Mencabar juga sebenarnya. Mencabar juga kan. Tanggungjawab ibu bapa tu sekarang. Macam mana Puan Farah? Memang mencabar lah, especially kalau macam kita parents, kita bukan train for this, kita bukan teachers, memang mencabar. So saya rasa time ni lah, sebab kita pun online kan, kita ada Google semua tu, kita kena belajar sikit lah apa yang sesuai untuk anak kita. Tetapi don't make it so stressful lah. Sebab kita cuma kita kena buat aktiviti yang kita tahu anak kita minat, and then sesuai dengan umur. So how to do this is sama kita boleh tanya teacher, kita tengok apa yang teacher sedang ajar, kita just supplement, ataupun kita just buat something simple je. So especially kalau macam untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun macam tu, so many things you can do at home. Yang penting dia kena ada minat nak buat benda tu, dan dia ada kawan nak buat benda tu. Kalau I think kanak-kanak yang lebih tua sikit macam 8 and 9, it's okay, dia boleh buat sendirilah. Tapi 5 and below tu kena ada kawan lah. That's why kadang-kadang kalau perasan, macam sometimes kita ajar anak kita kat rumah tu, it doesn't really work. Tapi bila dia pergi sekolah atau dia pergi kindergarten, somehow it's faster. Sebab dia sama-sama dengan kawan, so it's like fun. So parents kena go back to basics and have fun. Baik.
Terima kasih banyak-banyak Farah, Tia dan juga Puan Norizan kan di atas perkongsian ini. Kita tahu ini adalah tanggungjawab baru sebenarnya yang mungkin sebelum ni ibu bapa tak melaluinya, tapi ini adalah sangat besar. Kita lakukan sama-sama lah kepada ibu bapa, mungkin juga adik-beradik yang lain mana yang dah besar tu pun perlu juga kan bantu. Okey, jadi terima kasih kepada ketiga-tiganya. Selamat bermainlah bersama dengan anak-anak kat rumah tu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Itu pentingnya sebenarnya galakan daripada ibu bapa kan. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh macam tengok-tengok CCTV je kan. Sekarang ini kalau ibu bapa yang mana pentingkan gadget tu kan, kena tolak tepi dulu apa semua, fokus kepada perkembangan tumbesaran anak-anak kita tu yang berada dekat rumah kan. Betul. Okey. Baik. Ya.